Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada Puan Nur Hidayah binti Rashidi. Saya, Muhammad Danish Aiman bin Muhammad Basir dari kumpulan kuliah BJ akan menyampaikan sebuah pengucapan awam yang bertajuk Punca berlakunya masalah kesihatan mental di kalangan rakyat Malaysia sewaktu musim pandemik COVID-19. Virus COVID-19 mula melanda Malaysia pada tanggal 20 Januari 2020 menerusi pelancong asing dari China yang telah tiba di Johor. Sejurus selepas itu, pelbagai kluster-kluster dan kes-kes COVID di Malaysia semakin meningkat seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Tidak lama selepas itu, pada tanggal 18 Mac 2020, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 31 Mac. Namun, perkara tersebut dilanjutkan sehingga bulan Mei tahun 2020. Menjelang Mei 2020, kes COVID-19 berjaya surut. Lantas, kerajaan melaksanakan kelonggaran secara sekata dan berperingkat, iaitu dengan mewujudkan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat iaitu PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Namun, kegembiraan rakyat Malaysia tidak kekal lama apabila angka sifar kes COVID-19 dalam sehari yang berjaya dicapai tiba-tiba semakin meningkat semenjak berlakunya pilihan raya di Sabah. Disebabkan hal yang demikian, kerajaan perlu terus berusaha untuk membendung kembali virus ini. Oleh yang demikian, maka berulanglah fenomena PKP, PKPB dan PKPP yang telah menjejaskan kebanyakan taraf hidup, ekonomi serta emosi rakyat di negara kita. Sepanjang pandemik ini, banyak berlakunya kes-kes kesihatan mental di kalangan rakyat Malaysia terutamanya dalam 4 kelompok yang akan saya sebutkan, iaitu peniaga kecil, pelajar, golongan petugas barisan hadapan dan yang akhir sekali ialah golongan yang makan gaji. Kebanyakan peniaga-peniaga kecil berhadapan dengan masalah emosi sewaktu pandemik ini berlaku disebabkan perniagaan mereka kurang mendapat sambutan. Hal ini kerana rakyat Malaysia sudah mula berjimat dalam menghadapi COVID-19. Selain itu, mereka juga telah menghadapi pelbagai kerugian seperti masih perlu membayar sewa tapak walaupun kedai tidak dibenarkan untuk beroperasi. Dan akhir sekali, terdapat segelintir daripada mereka yang mengalami kesempitan hidup disebabkan keuntungan yang diperoleh tidak mampu untuk menyara ataupun menanggung kos sara hidup mereka. Seterusnya, punca berlakunya masalah emosi di kalangan pelajar pula ialah disebabkan mereka menghadapi kesukaran di dalam proses pembelajaran secara dalam talian. Pelajar-pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman atau perkampungan akan mengalami masalah rangkaian internet yang teruk sehingga menyebabkan mereka ketinggalan di dalam pelajaran dan akhirnya menyebabkan stres. Yang terakhir sekali, kebanyakan pelajar tidak mampu untuk menguruskan masa dengan baik di samping menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pelajar dalam masa yang sama sebagai seorang anak ataupun ahli keluarga. Bagi pekerja yang bekerja dari rumah pula, kebanyakan mereka mengalami tekanan sewaktu melaksanakan tugas dari rumah atau work from home. Selain itu, terdapat juga banyak majikan-majikan yang memotong gaji pekerja-pekerja mereka kerana tidak mampu untuk membayar penuh. Dan akhir sekali, pekerja-pekerja makan gaji juga ramai yang telah dibuang dari kerja sehingga menyebabkan mereka tidak mempunyai sebarang sumber pendapatan hingga menyebabkan tekanan yang sangat tinggi. Akhir sekali, punca yang menyebabkan tekanan emosi di kalangan barisan petugas harapan ialah mereka tidak mempunyai rehat yang cukup apabila mereka perlu 24 jam untuk membantu menguruskan pesakit COVID-19. Selain itu, mereka juga perlu menghadapi pelbagai kerenah pesakit maupun keluarga pesakit seperti yang kita lihat tular di media-media sosial. Dan yang terakhir sekali ialah mereka berasa tertekan apabila kes COVID-19 di negara kita masih belum surut sehingga kini. Kesimpulan yang dapat dirumuskan apabila kita lihat punca-punca berlakunya masalah stres sewaktu musim pandemik ialah setiap rakyat perlu bersatu padu serta membantu kerajaan dalam menangani gejala ini secepat yang mungkin. Ikutilah setiap saranan kerajaan, ambillah suntikan vaksin dan patuhilah SOP. Selain itu, kita sebagai rakyat perlu sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang diperoleh dan sentiasa kreatif untuk membantu meningkatkan taraf hidup masing-masing. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.